Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. So, hari ini kita akan teruskan perbincangan buku kerja muka surat 86 hingga 88. Okey, pada buku surat 86. Wakilkan setiap situasi berikut dalam bentuk ketaksamaan linear. Okey, kalau kita tengok soalan ini, Yat pergi ke sebuah kedai alat tulis untuk membeli hadiah. Okey, untuk membeli hadiah bagi anak muridnya. Harga sebuah buku nota ialah RM9 dan harga sebuah kotak pensel ialah RM12. Jumlah maksimum yang boleh dibelanjakan ialah RM80. So ini ialah jumlah maksimum. Maksudnya jumlah yang dibelanjakan untuk membeli buku nota dan kotak pensel tidak boleh melebihi RM80. Okey. So kita menulis persamaan ini. So untuk kita boleh gunakan pemboleh ubah untuk buku nota, contohnya kita boleh gunakan X. Okey. Untuk kotak pensel, bilangan kotak pensel, kita boleh gunakan Y. Okey. So kita akan dapat 9, okey, maaf. Kita akan dapat 9X tambah 12Y sama dengan ataupun lebih 9X tambah 12Y kurang atau sama dengan RM80. Sebab apa kurang? Sebab dia tidak boleh melebihi RM80, tapi boleh mencapai RM80. Okey, sebab tu simbol yang digunakan kurang daripada atau sama dengan. Kita pergi ke soalan B. Harga kuih koci ialah 40 sen. Okey, so kita terus andaikan koci ini X. Bilangan kuih koci ialah X. Dan harga muffin, so kita bilangan muffin ialah Y. So, harga dia ialah 70 sen. Jualan harian mesti melebihi. Okey, mesti melebihi untuk mendapatkan keuntungan. So nilai dia tak boleh sama dengan RM35 saja. Kalau RM35 saja tak dapat untung. So untuk dapat untung, nilai dia mesti melebihi. So 40X tambah dengan 70Y lebih besar daripada RM35. Okey, dia tidak boleh sama dengan RM35. Kalau sama dengan RM35, dia tidak akan mendapat keuntungan. Okey? So 40X tambah 70Y lebih besar daripada RM3,500. Okey? Sebab semuanya menggunakan sen. Okey, semuanya menggunakan sen. Jika kamu nak gunakan 35 boleh. So kita akan gunakan 0.4 X. Okey, pilihan jawapan 0.4 X tambah dengan 0.7Y. Okey, lebih besar daripada 35. Okey. Okey, soalan C. Seorang pesakit berisiko mempunyai masalah jantung jika tekanan darah pada buku lali K mm Hg adalah kurang daripada 90% tekanan darah pada lengan P. Okey, unit dia mm Hg. Okey, so tekanan darah pada buku lali mesti kurang daripada 0.9 darab dengan tekanan darah pada lengan. Okey. Tekanan darah pada buku lali iaitu K mesti kurang daripada 0.9. Kenapa 0.9? 90%. 90%, 0.9 darab dengan tekanan darah pada lengan P. So K kurang daripada 0.9 P. Okey, K kurang daripada 0.9 P.
Kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan nombor 2, muka surat 86. Lukis garis lurus bagi setiap yang berikut, kemudian plot titik yang diberi dan isi tempat kosong. Okey, yang pertama, okey, kita lukiskan skala yang bersesuaian, okey, berdasarkan nilai-nilai yang diberi. Okey, kemudian langkah yang kedua, kita nak melukis persamaan garis lurus ini. Y sama dengan 1/2x tolak 2. Okey, Y sama dengan 1/2x tolak 2. So, kita boleh tahu daripada sini, pintasan Y dia ialah negatif 2. So, kita boleh mula dengan pintasan Y untuk satu titik. Sebelum kita nak plotkan, kita dah tahu pintasan Y dia negatif 2. Okey, so kita boleh ambil mana-mana nilai pada paksi X. Katakan kita ambil 4. So, kita masukkan 4 pada persamaan ini. Y sama dengan 1/2 darab dengan 4 tolak dengan 2. So, sini kita akan dapat 2. So, 2 tolak dengan 2, kita akan dapat 0. So, pada X sama dengan 4, kita akan dapat Y sama dengan 0. So, kita dah dapat dua titik ini. So, kita boleh lukiskan garis lurus. Okey, so itu ialah garis lurus bagi Y sama dengan 1/2x tolak 2. Okey, kemudian kita masukkan titik-titik ini. Kita plotkan titik-titik tersebut. Okey, yang pertama titik 31. Okey. Kemudian kita tengok titik yang kedua, titik 2 negatif 1. Kita plotkan. Yang ketiga, titik 3 negatif 6. Okey. Yang keempat, titik 5 negatif 2. Seterusnya, titik 0 negatif 1. So, di sini. Dan terakhir, titik 4 0. Okey, so titik 4 0 di sini. Dia dah di. Okey. So, titik 4 0 di sini. Okey, so semua titik tadi kita dah plotkan. Sekarang kita nak lihat sama ada titik-titik tersebut memuaskan persamaan yang mana satu. Okey, so yang pertama ini ada persamaan Y sama dengan, yang kedua Y lebih besar. Okey, bila kita tengok sini Y lebih besar, bermaksud di sini, okey, dia punya titik itu berada di atas daripada garisan ini. Ini garisan So, ini titik berada di atas daripada garisan. Atas. Yang ini untuk yang kedua ni, titik ini berada di bawah daripada garisan tersebut. Okey. Okey. So yang ini berada di bawah. Ini berada di atas. Okey, so kita tengok titik yang sama ataupun berada pada garis lurus. Okey, so titik yang pertama ialah titik 2 negatif 1. Dia berada pada garis tersebut. So, dia sama denganlah berada di atas. Yang kedua, titik 4 0. Okey, so titik 4 0. So, dua titik ini memuaskan persamaan Y sama dengan 1/2x tolak 2. Okey, bagi persamaan yang lebih besar, Y lebih besar daripada persamaan tersebut, so maksudnya titik itu berada di atas. Okey, so titik mana yang berada di atas? Yang pertama, titik 3 1. Okey, kemudian titik 0 negatif 2. Maaf, 0 negatif 1. Okey, kemudian kita nak tengok titik-titik yang memuaskan persamaan Y kurang daripada 1/2x tolak 2. So, maksudnya dia berada di bawah daripada garisan garis lurus tersebut. Okey, so titik-titiknya ialah 3 negatif 6. Okey, dan 5 negatif 2. Okey. So, kita teruskan dengan soalan B. Okey, masih sama. Yang pertama, kita lukiskan persamaan ini, iaitu Y sama dengan negatif 2x tambah 3. So, kita boleh mulakan dengan pintasan Y. Okey, so kita lihat sini, tambah 3. So, pintasan Y berada di sini. Pintasan Y dia ialah 3. Y sama dengan 3. So, kita boleh masukkan mana-mana nilai bagi X. Okey, katakanlah kita masukkan X sama dengan 2. Okey, kita masukkan X sama dengan 2. So, saya buat
Y sama dengan negatif 2 darab dengan 2. So, tambah dengan 3. So, sini kita akan dapat negatif 4 tambah 3. So, kita akan dapat Y sama dengan negatif 1. 2. So, Y adalah negatif 1. Okey, so kita boleh plotkan ataupun kita boleh lukiskan garis lurus tersebut. Okey, so kita dah berjaya melukis garis lurus tersebut. Okey, kemudian kita plotkan titik-titik yang diberi. Okey, titik yang pertama, titik 2, negatif 5. Okey, kita plotkan. Okey, dia berada di bawah. Yang kedua, titik 1, 2. So, berada di atas. Okey, titik negatif 1, 5. Okey, berada betul-betul di atas garisan. Yang ketiga, seterusnya, yang keempat, titik 3, negatif 3. Okey, so dia berada pada garisan persamaan tersebut. Titik sifar-sifar ataupun pada asalan. Okey, yang ini berada di bawah. Okey, dan last sekali titik 2, 3. Okey, kita plotkan. Titik 2, 3, so dia berada di atas. Okey. So, seperti tadi. Okey, yang ini sama. So, maknanya berada di atas garisan. Okey, yang ini pula berada di atas daripada garis lurus. Kawasannya berada di atas daripada garis lurus. Yang ini berada betul-betul pada garisan. Y kurang daripada, so yang ini akan berada di bawah daripada garis lurus tersebut. Okey, so titik yang pertama yang betul-betul berada pada garisan tersebut. Okey, so titik yang pertama ialah, kita lihat di sini. Titik, titik negatif 1, 5. Okey, titik yang kedua, titik 3, negatif 3. Okey, kemudian kita nak lihat titik-titik yang memuaskan persamaan Y lebih besar daripada negatif 2X tambah 3. Okey, so yang berada di atas. So, kita lihat titik pertama yang berada di atas, 1, 2. Okey, titik 1, 2 dan titik 2, 3. Ini berada di atas. Di kawasan atas. Ini berada di bawah. Okey. Okey, yang berada di bawah, okey, ialah titik ni, 2, negatif 5. Masukkan. Dan titik asalan iaitu sifar. Okey. Sifar. Okey, ni tak ada negatif. Sifar. Maaf. Kesilapan teknikal masa typing. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan nombor 3. Tentukan sama ada titik-titik berikut memuaskan ketaksamaan linear yang diberi. Okey, yang tadi kita lihat pada garis lurus, kita lihat pada satah kates, kita lukiskan garis lurus. Yang ini kita gunakan persamaan. Kita mengira menggunakan persamaan dengan kita membandingkan nilai di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Sama ada titik-titik tersebut memuaskan ataupun tidak memuaskan ketaksamaan linear yang diberi. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, Y sama dengan sifar perpuluhan 75X tolak 5. Okey, so daripada titik itu ialah titik negatif 2, negatif 7. So, daripada sini kita dapat lihat. Okey, titik dia ialah Y sama dengan negatif 7. Okey, so X kita masukkan dalam persamaan. So, sifar perpuluhan 75 darab dengan X iaitu negatif 2 tolak dengan 5. Kita masukkan, kita gantikan. So, kita akan dapat, okey, nilai di sebelah kanan ialah 6/5. Okey, so kita tulis dalam bentuk persamaan. Negatif 7 ialah kurang daripada negatif 5. Okey, negatif 7 kurang daripada negatif 5. Okey, maksudnya Y ni kurang daripada persamaan tersebut. Okey. Y kurang daripada yang inilah. So, ini pilihan untuk yang pertama. Okey. Y kurang daripada sifar perpuluhan 75X tolak 5. So, kita kata, so kita boleh buat kesimpulan, negatif 2, negatif 7 memuaskan persamaan Y, memuaskan ketaksamaan Y kurang daripada sifar perpuluhan 75X tolak 5. So, kita pilih yang kedua. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya.
Okey, Y sama dengan negatif 2. Okey, kita masukkan X sama dengan 3 dalam persamaan. So, kita akan dapat nilai di sebelah kanan sama dengan negatif 2.75. So, kita bandingkan negatif 2 dengan negatif 2.75. So, yang lebih besar ialah negatif 2. So, simbolnya ialah lebih besar. So, kita ambil persamaan yang lebih besar ni. Okey. So, titik tersebut memuaskan ketaksamaan Y lebih besar daripada 0.75 X tolak 5. Okey, seterusnya soalan B. Y, okay, untuk yang pertama Y sama dengan 12. Okey, masukkan X sama dengan 3 dalam persamaan ini. Okey, negatif 2 darab dengan 3 tambah dengan 8. So, kita akan dapat 2. So, 12 dengan 2, 12 lebih besar daripada 2. Okey, so kita pilih persamaan yang lebih besar. Okey, so Y lebih besar daripada negatif 2X tambah 8. Titik tersebut memuaskan ketaksamaan tersebut. Okey, soalan yang kedua. Y sama dengan negatif 4. Kita lihat di sini pada koordinat. Okey, Y sama dengan negatif 4. So, masukkan X sama dengan 6. So, negatif 2 darab dengan 6 tambah dengan 8. So, kita akan dapat negatif 4. So, negatif 4 di sebelah kiri. Negatif 4 di sebelah kanan. Okey. Negatif 4 di sebelah kiri. Negatif 4 di sebelah kanan. So, apa yang kita boleh buat kesimpulan, nilai dia adalah sama. Nilai dia sama di kiri dan kanan. So, kita nak pilih yang mana satu? Okey, so dia memuaskan persamaan apa dia? Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Okey, yang pertama ni. Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Okey, seterusnya soalan C. Y sama dengan sifar. Okay, masukkan X sama dengan 4. So, negatif 4 darab dengan 4 tambah dengan 5. So, kita akan dapat nilai di sebelah kanan ialah negatif 11. So, sifar lebih besar daripada negatif 11. Okey, sifar lebih besar daripada negatif 11. Okey, maka kita pilih persamaan yang ada lebih besar. So, Y lebih besar daripada negatif 4X tambah 5. Okey, so seterusnya, nilai Y sama dengan 5. Lihat sini, Y sama dengan 5. So, masukkan X sama dengan sifar. So, kita akan dapat Y juga sama dengan 5. Nilai di sebelah kanan juga akan dapat sama dengan 5. Okey, so 5 sama dengan 5. So, sifar 5 memuaskan persamaan Y sama dengan negatif 4X tambah 5. Okey, negatif 4X tambah 5. Okey, soalan seterusnya, nombor 4. Lorekkan rantau yang diwakili oleh setiap ketaksamaan yang diberi. Okey, so kita lihat yang pertama. Ketaksamaan dia ialah Y lebih besar daripada 2X tolak 2. So, apa yang perlu kita tahu? Yang pertama, kita perlu tahu nilai ini ialah, simbol ini ialah simbol lebih besar. Okay, bila simbol lebih besar, dia berada di sebelah atas. Dan satu lagi, simbol ini tiada sama dengan. So, apa maksudnya? So, maksudnya garis yang terlibat ialah garis sempang. Okey? Ataupun bahasa mudah dia garis putus. Garis putus. Garis sempang. Okey? So, lebih besar. So, dia berada di sebelah atas. So, kita lorekkan kawasan ini yang di warna biru ini. So, kawasannya ialah berada di sebelah atas. So, garisan sempang ni dah ada. Ataupun bahasa mudah dia garis putus. Garis sempang. Okey, soalan B. X lebih besar atau sama dengan negatif 1. Okey, sekarang melibatkan nilai X. Okay, bila melibatkan nilai X, kita mesti tahu nilai dia sama ada berada di sebelah kiri atau kanan. Bila dia gunakan sebelah, dia anak panah ni menunjukkan ke sebelah kanan. So, kita punya kawasan untuk dilorekkan pun ialah di sebelah kanan. Okey, yang berada di sebelah kanan. Nampak? Simbol ini menghala ke kanan ataupun lebih besar. Okey, lebih besar maksudnya berada di sebelah kanan dan dia punya garis dia ialah garis penuh. Ataupun solid line.
Okey. Okey, so dia berada di sebelah kanan daripada garisan X sama dengan negatif 1. Okey, dia berada di sebelah kanan, X sama dengan negatif 1. So, garis X sama dengan negatif 1. So, ini ialah garis X sama dengan negatif 1. Okey, so pada X sama dengan negatif 1, so kawasan yang dilorekkan ialah berada di sebelah kanan. Okey, Y kurang daripada negatif X. Okey, so yang kita pasti dia ialah garis sempang dan dia berada di sebelah bawah. Okey, dan garis dia ialah garis sempang, garis putus-putus. Okey, so persamaan dia ialah Y sama dengan X. Okey, dan dalam ini dah dilukiskan dia punya garis lurus, so kita hanya lorekkan kawasan di bawah. Okey, so bila kamu menggunakan pensel, kamu boleh warnakan macam ni, ataupun biasanya pelajar dia lorekkan pun boleh. Lorekkan, kita guna pensel, kita lorekkan. Kalau boleh gunakan satu arah saja. Dan kalau boleh gunakan pembaris supaya lorekkan itu kemas. So kamu boleh lorekkan kawasan macam ni. Okey, ataupun nak warnakan pun boleh. Okey, soalan D, 3x tolak 2y lebih besar atau sama dengan negatif 4. Okey, garis lurusnya dah dilukis. Okey, so kawasannya mana? Tengok simbol lebih besar. Nampak Dia menghala ke kanan. Okey, menghala ke kanan ataupun lebih besar. So ini melibatkan y. So maksudnya nilai dia berada di sebelah kanan. Nampak X di depan. Okey, so nilai ini berada di sebelah kanan. Okey, nilai ini berada di sebelah kanan. Boleh sebab X di depan. Okay, kalau kita nak guna ke Y, kita kena olah sikit persamaan ini. So dia akan jadi macam ni So 3X tolak 2Y lebih besar atau sama dengan negatif 4. So kalau kita olah persamaan ini, dia akan jadi macam ni. Okey, negatif 2Y lebih besar atau sama dengan negatif 4 tolak dengan 3X. Okey, so dalam kes ini kita nampak So bila kita jadikan dia Y, okey, so kita akan bahagi dengan negatif 2 di sini. Okey, Y, so dia akan jadi macam ni Negatif 2 tolak dengan 3/2 X. Okey, 3, negatif 4 bahagi dengan negatif 2, so kita akan dapat 2. Okey, kat sini positif bila bahagi dengan negatif, simbol akan berubah. Okey, simbol ini akan berubah Nanti kita akan lihat lebih detail tentang ini. Okey, so nampak yang ini sebenarnya berada di sebelah bawah. So kalau kita gunakan Y, so garisan ini ialah berada di sebelah bawah daripada garis lurus tersebut. Okey, bawah daripada garis Y sebab yang ini condong. Bila condong kita gunakan atas atau bawah, senang. Okay, kalau tegak baru kita gunakan kiri atau kanan untuk Y. Untuk X maaf. Kalau untuk Y kita gunakan bawah dengan atas. Kalau tegak ni kita gunakan X. X sama dengan apa? A. Ini untuk kiri dengan kanan. So untuk kes ini kita gunakan, kita olah balik persamaan itu untuk memudahkan. Okay, ataupun dalam buku teks, maaf dalam buku kerja digunakan kita test, cuba satu titik pun boleh. Itu salah satu kaedah. Okey, kita test menggunakan titik, point. Okey, so kawasannya ialah berada di sebelah bawah daripada garis lurus tersebut. Okey, so kita boleh lorekkan. Okey. Okey, seterusnya lukis graf dan lorekkan kawasan yang mewakili setiap ketaksamaan berikut. Okey, so yang ini kita kena lukiskan garisan. Okey, diberikan kawasan yang kosong tanpa skala, hanya satah sahaja. Okey, so yang pertama kita mesti tahu persamaan itu. Okey, Y sama dengan X tolak 4. Kalau kita tengok persamaan dia ialah apa? Y sama dengan X. So maksudnya bila Y sama dengan X, maksudnya dia akan melalui setiap kotak lah. Okay, kalau X1, Y1. X2, Y2.
Tetapi kat sini ada tolak 4. So tolak 4 apa maksud dia? Tolak 4 ni ini nilai ni ialah pintasan Y. Okey, ini ialah pintasan Y. Pintasan Y. Dia memintas paksi Y pada negatif 4. Okey, yang lain nilai dia adalah sama. Okey, garis lurus kecerunan dia 1. Okey, bila kecerunan dia 1, so dia garisan dia ialah menegak, condong ke kanan. Okey, so dia condong ke kanan. So kita boleh plotkan, so kita boleh ambil apa-apa nilai X. Yang pertama kita dah tahu pintasan Y. So pada paksi Y kita dah tahu dah. Okey, pada paksi Y kita dah tahu. Ini paksi Y ni paksi Y. Kita dah tahu nilai dia ialah negatif 4. So pada paksi X kita nak tahu nilai dia macam mana? Okey, so kita masukkan X sama dengan sifar. Okey, so kita akan dapat Y sama dengan negatif 4. Ini untuk pintasan Y. Okey, jika pada paksi X pula nilai Y sama dengan sifar. So Y sama dengan sifar. So kita akan dapat X tolak 4 sama dengan sifar. So X sama dengan 4. So nilai di sini ialah 4. So negatif 4 dengan 4. So kamu boleh gunakan petak tu, satu petak mewakili satu unit dan lukiskan. Okey, untuk kawasan yang hendak dilorek, kita tengok ini ialah lebih besar. Okey, simbol dia lebih besar. So garisan dia mesti garisan penuh. Yang pertama, garisan dia mesti garisan penuh. Okey, bukan garisan sempang. Kenapa garisan penuh? Sebab ada sama dengan. Yang kedua, dia punya kawasannya berada di sebelah atas. Okey. Okey, kawasannya berada di sebelah atas. Ini lakaran saya. Okey, so kawasannya berada di sebelah atas. Okey, untuk jawapan akhir, kita buat pada satah tersebut. Untuk lebih kemas. Okey. So kawasan yang berwarna biru tersebut. Ini ialah garis Y sama dengan X tolak 4. Okey, kita pergi kepada soalan B. Y lebih besar atau sama dengan 2X. So mula-mula kita nak lukis dulu garisan. So kita ambil persamaan dia. So Y sama dengan 2X. So bila X sama dengan 1, Y sama dengan 2, X sama dengan 2, Y sama dengan 4. Okey. So mudah. X sama dengan 1, Y sama dengan 2, X sama dengan 2, Y sama dengan 4. Okey. So pintasan Y dia tak ada sifar. So dia akan melalui asalan. So kita dah ada 3 nilai dah. Kalau kita buat garisan tersebut, dengan buat lakaran dulu. Okey, ini ialah sifar. Okey, 1, 2, katakan 2, 3, 4. Okey, sini 1, 2, 3, 4. So asalan dia lalu sebab dia tak ada pintasan Y. So bila 1, Y 2. Bila X 2, Y 4. So ada 3 titik ni kita just sambungkan. Okey, bila pembaris kita sambungkan. So kita dah dapat persamaan. Garis lurus bagi persamaan tersebut. Okey, seterusnya kita nak lorekkan kawasan. Kita tengok simbol dia ialah lebih besar. Okey, barulah kita nak lukiskan garisan ini sama ada garis penuh ataupun garis sempang. Okey, sebabkan ada sama dengan, so dia ialah garis penuh dan dia berada di sebelah atas. Okey, dia berada di sebelah atas. Okey, ini atas Okey, di kawasan yang dilorek. Okey, so untuk lebih kemas kita rujuk jawapan. Okey. X1, nampak X1, Y2. X2, Y4. Lebih kemas bila kita gunakan satah katis. Pastikan garis lurus ni kamu gunakan pembaris. Okey, soalan C. Y lebih besar atau sama dengan negatif 4. Okey, so yang ni lebih mudah. Kerana ini hanya melibatkan satu saja nilai, iaitu Y sama dengan negatif 4. So kita punya satah. Okey. So kita hanya ambil mana-manalah. Mana-mana kamu nak gunakan skala 1, 2 ke 3, 4 ke, tak ada masalah. Katakanlah kita gunakan skala biasa, 1 unit. Okey. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Sini 1, 2 dan seterusnya. Sini 1, 2 dan seterusnya. Okey. Sebab yang ni tak mainkan peranan sangat. Yang penting ialah nilai pada paksi Y.
Okey, so Y sama dengan negatif 4. So, hanya satu saja titik. Y sama dengan negatif 4. So, Y sama dengan negatif 4. So, dia ialah garis lurus yang mendatar. Okey. So, graf dia ialah Y sama dengan negatif 4. Okey, kita tengok simbol. Okey, simbol ini lebih besar. So, tetapi tak ada sama dengan. So, dia ialah garis sempang. Ataupun bahasa mudah dia garis putus-putus. Okey, dan dia berada di sebelah atas. Kawasan yang lorek ialah berada di sebelah atas. So, garisan ni kita kena jadikan dia garis sempang. Okey, tak boleh lagi gunakan dia putus-putus. Gunakan pembaris. So, kita buat garis sempang. Pada Y sama dengan negatif 4. Okey, so lebih jelas. Okey, rujuk jawapan. Pada Y sama dengan negatif 4, ini garis putus-putus ataupun garis sempang. Harap kamu boleh nampak. Ini ialah garis sempang. Di sini ialah garis sempang. Okey. Garis putus-putus. Mesti nampak. Mesti nampak. Mesti nampak pada jawapan kamu, mesti nampak jelas. Jangan kamu lorekkan hitam gunakan pensel sampai tak nampak garis sempang. Itu bahaya. Mesti kena nampak jelas. Okey, kita teruskan. Lukis graf dan lorekkan kawasan yang mewakili setiap kertas halaman berikut. X sama dengan 3. Mula-mula kita gunakan persamaan dulu untuk lukis. X sama dengan 3. So, kalau kita tengok pada paksi, so apa yang kita nak cari? Kita hanya nak cari X saja. So, X berapa? X 3. Okey, katakanlah letak 1. Dan yang lain kamu lengkapkan. X sama dengan 3. So, X sama dengan 3. Semua tempat ni X sama dengan 3. So, garisan dia ialah garisan yang tegak. Garisan yang tegak. Okey, so ini ialah garis X sama dengan 3. Okey, so kita tengok sini nilai dia. Okey, sekarang kita nak lorekkan pula. Dia gunakan lebih kecil. Okey, so dia gunakan lebih kecil saja. Tak ada sama dengan. So, dia ialah garis sempang ataupun garis putus-putus. Dan kawasannya berada di sebelah mana? Nampak dia tunjuk kat mana? So, kawasannya berada di sebelah kiri. Kalau X dia beza. Kita kena tengok kiri atau kanan. Kalau Y, kita tengok atas atau bawah. Okey. So, kawasannya ialah berada di sebelah kiri. So, kita lorekkan kawasan di sebelah kiri. Tapi ingat, garisan ini mesti garis putus-putus. So, kita jadikan dia garis putus-putus dulu. Untuk X, kita gunakan garis putus-putus. Mana biru? Pak beza. Garis putus-putus. Okey. Kemudian kita nak lorekkan kawasan dia. So, kita gunakan pensel, kita lorekkan. Okey, macam ni boleh. Kamu nak buat diagonal pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kamu lorekkan kawasan itu. Sampai hujung kawasan petak jawapan tu. Okey. So, untuk lebih kemas, kamu boleh rujuk sini. Okey, so nampak ini garisan ni ialah garisan putus-putus. Ataupun garis sempang. Bila dah scan ni tak berapa nampak. So, kamu kena bila kamu punya jawapan tu, kamu kena bagi jelas nampak garis sempang tersebut. Okey, so soalan yang terakhir. Y lebih kecil daripada 5X tambah 2. So, persamaan ialah Y sama dengan 5X tambah 2. Okey, so daripada sini kita tahu pintasan Y dia ialah sama dengan 2. Okey, pintasan Y dia ialah sama dengan 2. So, kita boleh ambil apa-apa nilai bagi X. Katakanlah X sama dengan 1. Okey. Dalam kes ini dia kawasan yang kecil. So, nilai yang diambil kat sini ialah X sama dengan negatif 1. Okey, so negatif 1. 5 darab dengan negatif 1 tambah 2. Okey, so negatif 5 tambah 2. So, kita akan dapat negatif 3. Okey. So, negatif 3. So, ada dua nilai lah. Okey, nilai yang pertama ialah X sifar, Y 2. Yang kedua, X negatif 1, Y negatif 3. Okey. So, kita lukiskan. Kemudian, kawasan dia, ini ialah mesti garis sempang. Sebab tiada sama dengan. Dan garisan ini mesti berada di lorekkan. Kawasan itu berada di sebelah bawah daripada garis
dulu. So kita plotkan dua titik ini. Okey, so kita akan dapat macam ni. Sifar 2, sini ialah 1, negatif 3. Walaupun dia tidak tuliskan di sini, kita tahu sini ialah negatif 1, negatif 2, 1, 2, 3. Sini ialah negatif 1, negatif 2, negatif 3. So, dua titik ni kita dapat. Okey, so kita gariskan dulu garis sempang tersebut. Kemudian kita lorekkan kawasannya ialah berada di sebelah bawah. Nampak dia berada di sebelah bawah. Ini sebelah atas. Ini sebelah bawah. Mesti kamu dapat lihat masa nak lukis tersebut. Okey, so sekian sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.